Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, insya-Allah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Khamis, iaitu untuk subjek sirah. Sebelum ini kita dah habiskan unit 3 bagi sub topik pendidikan. Jadi hari ini kita akan sambung bagi subtopik ekonomi. Macam mana ekonomi setelah kedatangannya Islam. Sebelum ni kita berbincang tentang macam mana pendidikan bila Islam ni datang, macam mana bentuk pendidikan Islam. Waktu zaman Rasulullah dulu, macam mana bentuk pendidikan Islam. Kali ini kita akan bincang tentang bagaimana pula bagaimana agama Islam ini mengubah ekonomi orang-orang Madinah. Bukan setakat orang Madinah, tetapi macam mana ekonomi orang Islam ketika itu. Okey, boleh buka muka surat 44. Okey, buku teks sirah tahun 4, buka muka surat 44. Okey, kita akan tengok pada perenggan yang pertama sekali, sama-sama kita baca. Okey, ekonomi Islam sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Maksudnya ekonomi di Madinah ketika itu sebelum datangnya Islam, sebelum hijrah Nabi Muhammad dengan para sahabat ke Madinah. Okey, baik. Sama-sama kita baca penerangan dia. Okey, pada perenggan yang pertama, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab Madinah ditindas dalam urusan perniagaan. Ekonomi mereka dikuasai oleh kaum Yahudi yang berjual beli dengan cara riba dan menipu dalam pinjaman. Riba ni macam mana? Siapa tahu riba ni macam mana? Riba ni macam ni. Contoh dia, Ali. Okay, Ustaz lukis kat sini. Contoh Ali. Okay, ni Ali ni. Okay, pinjam duit dekat Abu. Ali ni pinjam duit dekat Abu. Pinjam. Pinjam berapa? Pinjam RM1. Ali ni pinjam dekat Abu RM1. Tetapi nanti Ali kena bayar balik dekat Abu. Okay, kena bayar balik dekat Abu RM2. Sedangkan Ali ni pinjam dekat Abu RM1 je. Tapi nak kena bayar balik dekat Abu RM2. RM2 kan dia bayar RM2, maknanya dia bayar ekstra RM1. Ekstra RM1 inilah yang kita panggil sebagai riba. Ali pinjam RM1, kena bayar RM2. Ekstra RM1 yang dibayar oleh Ali ini, itulah kita panggil sebagai riba. Riba. Haram riba tu. Jangan buat macam tu. Kalau sebelum-sebelum ni siapa yang pernah buat macam tu, bagi pinjam kawan RM1 kena bayar RM2, itu riba. Jangan bagi pinjam macam tu dah. Berdosa. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Bacaan yang kedua. Setelah kedatangan Islam ke Madinah. Okey, ni tadi sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Ekonomi dia macam mana? Ditindas oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kenakan riba. Segala jual beli itu dikenakan dikenakan penindasan kepada orang Arab. Dikenakan dengan harga yang tinggi. Sebagai contoh, waktu sebelum zaman Nabi datang dulu, orang-orang Arab Madinah ni dia kena beli air dekat orang Yahudi, dekat satu perigi. Dan perigi tu orang Yahudi kenakan cas yang sangat mahal. Jadi orang Arab masa tu terpaksalah kena beli, sebabnya dekat situ satu-satunya perigi. Satu-satunya sumber air. Bukan macam kita sekarang ni ada paip kan, buka paip dapat air, buka paip dapat air. Zaman dulu kena perigi. Jadi waktu tu orang Arab terpaksa beli air dari perigi orang Yahudi tersebut dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal. Okey, baik, kita teruskan. Setelah kedatangan Islam ke Madinah. Okey, macam mana ekonomi setelah kedatangan Islam ke Madinah? Okey, sama-sama kita baca. Golongan muhajirin mula bergiat dalam bidang pertanian. Okey, ingat balik siapa muhajirin? Orang muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah bersama-sama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Itu yang kita panggil sebagai orang muhajirin. Orang yang ikut Nabi berhijrah daripada Mekah
ke Madinah. Itu orang Muhajirin. Okey, golongan Muhajirin mula bergiat dalam bidang pertanian, pengurusan dan menyelenggara kebun-kebun kurma orang Ansar. Orang Muhajirin ni dia berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke kota Madinah dan menolong penduduk-penduduk setempat, penduduk-penduduk asal Madinah yang kita panggil sebagai Ansar. Ansar ni adalah orang-orang yang memang asalnya daripada Madinah. Orang-orang Muhajirin ni yang ikut Nabi berhijrah ke Madinah ni, dia tolong orang-orang Ansar. Tolong macam mana? Tolong dia orang uruskan pertanian, menguruskan kebun kurma orang-orang Ansar. Orang Muhajirin ni dia tolong orang Ansar. Okey, kita sambung lagi bacaan. Madinah bukan sahaja menjadi kawasan yang subur untuk pertanian, tetapi juga sebagai kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dengan Syam. Setelah kedatangan Islam ke Madinah, orang-orang Islam telah menunjukkan cara berjual beli yang halal. Madinah ni sebenarnya satu tempat yang strategik. Yang mana kalau dulu, zaman Nabi dulu, tempat yang popular untuk berdagang adalah negeri Syam, negara Syam lah. Syam dan juga Mekah. Dua tempat ni zaman Nabi dulu memang popular lah untuk berjual beli. Jadi, jalan di antara Syam dengan Mekah ini, di tengah-tengahnya ada Madinah. Jadi, kalau perniaga daripada Syam nak pergi berdagang ke Mekah, dia orang mesti berhenti dekat Madinah dulu. Tempat perhentian. Macam kita lah nak pergi daripada Setiawan ni nak pergi Kuala Lumpur, kita mestilah berhenti dekat R&R. Macam ni lah Syam, daripada negeri Syam nak ke Mekah, ke kota Mekah, dia orang akan berhenti dekat Madinah. Jadi ketika berhenti dekat Madinah inilah para pedagang akan berniaga dahulu dekat Madinah. Jadi orang-orang Muhajirin ni, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad berhijrah tadi ni, dia mengajar. Dia mengajar dan turut serta mengajar orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, orang-orang penduduk asal Madinah. Okey, dia orang mengajar orang-orang Madinah macam mana nak berniaga dengan betul, mengikut cara Islam, dan dia orang pun turut serta berniaga ketika itu. Okay, kita sambung lagi bacaan. Tidak ada sebarang bentuk penipuan dan riba serta rasuah dalam ekonomi Islam. Peniaga-peniaga kecil tidak lagi ditindas oleh golongan kapitalis. Golongan kapitalis ni apa? Kapitalis ini adalah orang yang tamak. Orang yang tamak dalam perniagaan. Semua dia nak conquer. Orang kata dia nak bulut. Inilah kapitalis. Sampai sekarang ada lagi. Okay, sambung lagi bacaan kita. Rasulullah SAW telah mendirikan sebuah pasar berhampiran dengan pasar Yahudi Qainuqa. Yahudi, nama bangsa Yahudi ni, bangsa Yahudi Qainuqa. Macam kita orang Melayu kan, orang Melayu apa? Orang Melayu Jawa. Macam nilah Yahudi ni, orang Yahudi mana? Orang Yahudi Qainuqa. Untuk orang-orang Islam berniaga. Nabi buat, waktu Nabi sampai ke Madinah dulu, Nabi wujudkan satu pasar yang khusus untuk orang Islam, berdekatan dengan, sebelah je dengan pasar Yahudi ni, Qainuqa, untuk berlawan, untuk mengalahkan pasar Yahudi ni. Jadi dekat pasar Islam itulah orang Islam berniaga. Okay, kita sambung lagi bacaan. Kedudukan ekonomi masyarakat Islam menjadi kukuh dan seimbang. Akhirnya masyarakat menjadi lebih, ni salah ejaan. Bukan libah. Boleh betulkan balik. Potong lebih, lam ba ya ha. Lam ba ya ha, lebih. Menjadi lebih makmur dan stabil. Sebelum kedatangan Islam, ekonomi orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, orang asal Madinah tak berapa bagus. Tetapi setelah datangnya Islam ke Madinah, ekonomi orang Madinah
jadi lebih baik, lebih makmur dan lebih maju daripada orang Yahudi ketika itu. Okey, sampai itu sahaja kita punya pembelajaran hari ini. Jadi untuk latihan, boleh buka muka surat 36. Muka surat 36 pada buku latihan. Okey. Sama-sama kita tengok. Okey, jawab soalan di bawah dengan betul. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, sama-sama kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh guru dalam penyebaran agama Islam dan merupakan ikutan kepada umat sekalian alam. Okey, soalan yang pertama. Di manakah Institut Pendidikan Islam yang pertama? Dekat mana? Di manakah Institut Pendidikan Islam yang pertama? Okey, sebelum ni kita dah belajar pada subtopik pendidikan, di mana? Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulislah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapakah orang terawal dalam kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik dengan Islam? Siapa orang yang terawal dalam keluarga Rasulullah tu? Siapakah orang yang terawal dididik dengan Islam? Ini ada tulis dekat sini. Baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi dan juga hamba Nabi. Dari sinilah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sampailah Zaid bin Harisah. Tulis balik dekat sini. Okey, nombor 3. Apakah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya di awal penyebaran Islam? Nabi ajar apa di awal penyebaran Islam? Nabi ajar apa dekat ahli keluarga Nabi? Ni. Yang ini. Pada muka surat 41 ni, pada buku teks, yang ini. Percaya kepada kewujudan Allah yang Maha Esa berpandukan pendidikan Al-Quran. Ni dekat bawah ni. Rumah Rasulullah, yang ini. Untuk jawapan nombor 3. Okey, nombor 4. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat wahyu? Apa yang Nabi dapat setelah dapat wahyu? Sejurus sahaja Nabi dapat wahyu, Nabi terus buat apa? Ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus menyeru dan membimbing masyarakat supaya meninggalkan perbuatan keji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dekat perenggan yang pertama, muka surat 41. Jawapan dia semua ada dalam muka surat 41. Kalau awak tak dapat yang ini, tak dapat yang Ustaz beritahu ni, boleh baca semula pada muka surat 41, letakkan jawapan pada soalan yang bersesuaian. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.